fikir lu soal kau nak kahwin. Kau tengoklah nak kahwin. Sekali bila kahwin kan, kenapalah aku kahwin? Macam ni panggil jantan ni. Dulu kat luar nampak macho kat luar dengan melambak pakai plekat. Yang lelaki dulu nampak perempuan dengan tudung ni cecek-cecek kan. Sekali kat rumah rambut kembang, baju binatang, la ilaha illallah. Dahlah baju binatang tu, baju binatang itulah. Dia tak bukan itu hari-hari baju binatang, baju kelawar ni. Baju kelawar yang sama minggu itu. Kan? Reality weh. Bila kau dah kahwin pula, bila dah kahwin dan kau cakap, bila lah nak pregnant ni? Abang, ada good news. Apa dia? Cerita ke? Drama macam tu lah drama. Hakikat tak macam tu pun. Drama over, kau tak tahu ke? Lepas tu bila dah mengandung kan, azab lah. Kau tolong buat dekat mampu tu, tolong potong state lah. Bila lah baby ni nak keluar? Lepas tu kau cakap bila lah baby ni nak keluar? Cuan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada puan pengerusi acara. Begitu juga Cik Juraimi daripada Bank Islam Putrajaya. Hari-hari dah saya ceramah dekat Putrajaya ni, semuanya ada Bank Islam di sebaliknya lah. Terima kasih. Dan jangan ke mana-mana, selepas ini kita akan ada cabutan bertuah. Ada tak? Ada cabutan bertuah. Yang mana hadiah-hadiahnya sangat istimewa kan? Istimewa. Dan hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pijak galah sambil berlari, rupanya hujungnya sudah patah. Banyakkan usaha kepada diri semasa diri masih muda dan mentah. Buah koreh makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar bahagian kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan diraja. Rusa larangan Raja Melayu. Jangan biasa membuang masa berjalan lepas selalu. Saya datang dari Negeri Sembilan. Kata adat banyak kiasan. Ditunjuk dia tetapi bukan. Bergulung pendek panjang dirontangkan. Memang takkan faham kalau tak dirondongkan. Kalau saya cakap satu perkara tu, kena hati-hati sebab ada maksud di sebalik dia. Kan? Berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya. Sudah lama kita menanti, akhirnya mikrofon ni sampai kat saya. Lama betul nunggu kan. Dan tentu alhamdulillah. Kan nengok MC ni macam nak bagi belum lagi. Namun begitu. Ada pula namun begitu. Ada kan. Jadi ada satu MC tu. Beliau tidak perlu diperkenalkan lagi. Beliau dilahirkan kau perkenalkan juga. Semalam di JPA dia bagi pantun. Berbalam berarak awan berbalam petang macam itulah kan. Berarak di celah berarak di celah pohon ara. Cakap tinggi betul pokok ara tu. Sampai awan tu boleh berarak celah tu. Saya ni gambar dengar pantun orang dan saya tanya balik. Itu dari Segamat pergi ke Kuantan, singgah di Lipis. Kau tahu tak kalau dari Segamat pergi Kuantan, kau jumpa Kuantan dulu tu baru jumpa Lipis. Macam mana kau singgah?
Kan? Tadi Seremban pergi ke Melaka, singgah ke Perlis, kau ikut jalan mana? Kan? Buat pantun, kau jangan main belasah, kau tahu. Jangan asal ada bunyi je. Samsul debat ni dulu, masa saya masuk debat tu, saya memang alert tu. Orang salah cakap ke apa semua, saya perhatikan. Tu saya tunggu tadi. Nasib baik MC tak bagi pantun tadi. Kan? Sebab kadang banyak orang share-share je. Sebab kan, hati-hati, cari betul-betul. Jadi, apa pun hari ni, Alhamdulillah, pekerja hebat, betul lah. Saya dah beri depan ibu saya perasan, betul. Lelaki tak berapa ramai. Kan? Tak berapa ramai tu sebab lelaki istimewa lah. Perempuan lagi ramai, dah lah lelaki tak ramai, yang tak ramai tu sibuk pula nak jadi perempuan. Tak sakit kepala, dah elok-elok lahir senapang lah kan. Sibuk nak operate nak pula apa semua, pening kepala. Yang ramai yang operate pergi ke Thailand, ada yang mati tu, ada yang mati tak survive, tak tahu ke mana pergi dia. Kan? Tapi janganlah cuba pula. Kan? Itulah maksud dia. Jadi hari ni kita cerita ada beberapa terms yang saya nak share. Pertama, amanah. Maksud amanah adalah menyampaikan hak kepada pemiliknya, tidak mengurangkan hak orang lain, malahan tidak juga mengambil sesuatu melebihi daripada haknya. Kedua, tanggungjawab. Kewajipan yang dipikul oleh seseorang, segala yang wajib ditanggung. Oleh sebab itu, kan, tanggungan ini ada satu perkara yang akan dipersoalkan di kemudian hari. Kemudian sahsiah pula bermaksud personaliti pribadi ataupun perangai. Dan sahsiah ni kebiasaannya adalah merupakan satu perkara yang terbit dari hati tanpa perlu disuruh oleh orang lain. Contoh, nampak sampah, kau tolong ambil sampah tu, dia ambil sampah. Maknanya akhlak yang baik, sahsiah yang baik kat situ, dia mendengar arahan suruh ambil sampah tu, bukannya buang sampah. Tapi kalau tanpa disuruh, dia sendiri nak ambil sampah tu sahsiah yang baik. Dia memang tak boleh nampak kotor dan sebagainya. Berkat pula maksudnya adalah bahagia, beruntung, bertambah dan berkembang. Manakala hebat maksudnya teramat sangat atau luar biasa, gagah, dahsyat, kuat, elok, bagus dan sebagainya. Hari ini tuan-tuan dan perempuan sekalian, kita kena faham, kekayaan yang paling besar adalah akal, kemiskinan yang paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. Saya bagi ayat yang tu dulu first, supaya kita ingat kekayaan paling besar adalah akal. Tu sebab kita buat program pagi ni, kan? Sebab nak ambil input, kan? Tapi saya ulang balik, kekayaan paling besar adalah akal. Sebab tak ada yang salin, kan? Jadi saya kena ulang balik. Ada yang salin, okay. Kekayaan paling besar adalah akal, kemiskinan yang besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri, dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Tu macam mana pun ilmu yang membezakan kita dengan orang lain, kan? Kekayaan paling besar akal. Cantik tolok, pantainya landai, tambah perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Kain songket benang sutera, lilit sebolit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Itu sebab kita kena belajar. Tak tahu, bertanya. Malu bertanya, sesat barat. Bukan sesat jalan. Sekarang Waze, map semua ada. Kalau cerita sekarang ni, sesat barat tak tahu mana nak, apa nak buat. Sesat jalan tak timbul dah sekarang, kan? Tapi Kek Putrajaya ni boleh tahan lah berbelit jalan, kan? Roundabout paling besar dalam dunia, kan? Round pasang-pasang orang kan pejabat ni lah, rupanya Alamanda. Salah. Macam tu lah. Itu sengaja disosokkan tu, kan? Jadi macam tu lah. Kekayaan paling besar akal, kemiskinan paling besar adalah bodoh, keburukan yang paling buruk terpesona pada diri sendiri, terasa diri itu bagus. Jadi nak kata hebat hari ni, bukan kita cakap diri kita, orang lain yang letakkan diri kita hebat. Itu sebab Nabi kata, dia tidak beriman. Sahabat tanya, siapa dia? Rasulullah. Orang yang menyebabkan tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Makna nak tengok beriman tak beriman, kena dapat rating daripada jirannya, bukan daripada diri sendiri, kan? Orang lain yang kena nilaikan kita hebat tak hebat. So kalau tak dapat, jangan marah sebab kau terasa kau hebat. Kau marah kau tak dapat APC, kau marah kau tak dapat naik pangkat, kau marah kau tak dapat pergi trip luar negara, kau marah kenapa kau tak terpilih untuk ini, untuk itu dan sebagainya. Asal dengan team buildingnya nama kau naik, habislah kena lanyak, mesti kita buat salah apa-apa ni, kena hantar ni, sangka buruk tak habis-habis, kan? Kita kena ubah. Hidup kita ni bukan drama, hidup kita ni adalah realiti. Perempuan itu, kan? Mentang-mentang lelaki tak ramai, lelaki yang dipersalahkan. Kalish pun manusia tau.
Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Orang share dalam TikTok. Dan begitu. Jangan kita rasa kita nilai diri kita hebat. Kena orang lain yang nilaikan kita hebat tak hebat. Betul. Kan? Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Saya dengan sahabat saya, Arfizan ni dulu, ada seorang kat dalam ni, saya tak nak. Saya tak cari, ada seorang sahabat saya. Kita orang ada satu grup, tak nak sebut lah. Kan? Kita sebut Mekah Setaman, orang panggil Kemang Semangkuk. Ada orang budak perempuan dengki. Kan? Tapi, bila kita cakap tu kan, kita dapat satu level, apa tu? Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik, orang tu cantik sebenarnya. Saya ingat lagi, tim saya itulah yang kita pegang. Orang yang cantik, tapi rasa diri dia cantik, orang tu tak apa cantik. Orang yang cantik, tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu dah lah tak cantik, tapi rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya orang. Macam itulah yang kau kena faham. That's why penilaian ni jangan buat di sini. Tanya, okey tak? Macam kau menyanyi, kau dah tahu, kau bagi saudara mara kau dengar suara kau dulu sebelum kau nak declare suara kau suara international. Saya bukan marah. Dan benda ni tak berlaku di Malaysia. Benda ni berlaku di Zimbabwe, Burkina Faso. Kan, sampaikan Datuk Awi pun cakap, kau bercakap pun tak sedap. Kan? Jadi makna kata faham. Ni saya tak cakap sesiapa tau. Ini contoh. Makna kata kita jangan perasan diri kita hebat, tapi kita berusaha nak jadi hebat. Tak apa, tak ada masalah. Dan semula-mula perbuatan adalah akhlak yang baik. Tu dia, perangai yang baik. Dia tak mempertikaikan. Sebab dalam Quran pun beritahu pada yang non-Muslim jangan risau, dia boleh ambil. Saya punya ceramah ni risau, universal, international semua boleh ambil. Dalam Quran yang baik-baik you all boleh ambil. Iaitu dia kata manusia ni dilahirkan merungut, berkeluh kesah lagi kikir. Ada je benda tak puas hati dengan orang. Itu tak betul, ini tak betul. Dulu kita yang nak benda ni, lepas tu dah nak kita tak nak pula. Macam mana? Dulu nak sangat sekolah, sampai tidur pakai beg sekolah. Lepas tu masuk sekolah kena tangan angkat, tangan tu. Kenapa lagi sekolah ni? Beringat lagi sekolah. Lepas tu tak sabar nak masuk sekolah menengah. Tak sabar nak masuk sekolah rendah. Sekolah rendah rupanya tadika dulu lagi best, boleh main banyak, main makan kan. Lala tak sabar masuk sekolah menengah. Dah masuk sekolah menengah, sekolah rendah dulu lagi best. Dah masuk sekolah menengah, tak sabar nak masuk universiti. Masuk universiti, sekolah dulu lagi best. Dekat universiti ada BFF, forever. Tanyakan kawan kau, mana kawan kau masuk universiti dulu, mana? Masing-masing jumpa, okey, macam lama tak jumpa kau, tak husband dah tunang kita, macam tu. Nak sangat kerja. Dulu kau yang cakap, aku kalau dapat kerja dekat jabatan kerajaan ni tak ada fikir apa dah, aku tak minta apa dah. Kau yang cakap tak minta apa dah. Tapi bila dapat kerja kau petikai, kenapa kau tak naik pangkat? Kenapa kau tak dapat APC? Pah dia. Woi, kita ni tak kerja ke apa? Macam tu lah ayat dia. Siapa cakap APC ekosistem penggiliran? Siapa kata? Kan? Maknanya kau memahami maksud aku. Macam tu lah kan. Dia kalau harakat dia terlebih tu betul lah. Dia menjiwai apa yang saya sampaikan. Kan? Lepas tu kau sibuk kan. Ya Allah, dah kerja kan, ada gaji sikit. Kita dah boleh kahwin lah ni kot. Kan? Kau orang fikirlah, siapa yang belum kahwin, kau fikirlah dulu sebelum kahwin. Siapa yang belum kahwin ni? Sebelum kahwin. Fikirlah elok-elok. Kau tengok yang cerita Polis Evo baru ni, dia bila melodi ke apa ke, wartawan tanya, apa perasaan adik tengok Polis? Ya Allah, best lah. Memang saya nak tengok lagi ni. Rasa macam tak puas. Mak Kilau macam mana? Memang sedih lah, penghayatan lah. Rasa, ya Allah, memang best lah, dia kata. Kau tanya orang kahwin, ada tak jawab macam tu? Apa perasaan awak dah kahwin ni? Okey lah. Kau tak pernah tengok kan orang perempuan macam mana kahwin? Ya Allah, kenapa aku tak kahwin daripada dulu? Tak ada jawab macam tu. So kau fikir lu sebelum kau nak kahwin. Kau tengoklah nak kahwin. Sekali bila kahwin kan, kenapa lah aku kahwin? Macam ni panggil jantan ni. Dulu kat luar nampak macho kat luar dengan melambak pakai plekat. Yang lelaki dulu nampak perempuan dengan tudung ni cecek-cecek kan. Sekali kat rumah rambut kembang, baju binatang, la ilaha illallah.
Dahlah baju binatang tu, baju binatang itulah. Dia tak berkena tukar hari-hari baju binatang, baju kelawar ni. Baju kelawar yang sama minggu itu. Kan? Reality weh. Bila kau dah kahwin pula, bila dah kahwin kau cakap, bila lah nak pregnant ni? Abang, ada good news. Apa dia? Cerita ke? Drama macam tu lah drama. Hakikat tak macam tu pun. Drama over, kau tak tahu ke? Lepas tu bila dah mengandung kan, azab lah. Kau tolong buat dekat mampu tu, tolong potong state tu. Bila lah baby ni nak keluar? Lepas tu kau cakap, bila lah baby ni nak keluar? Bila baby tu keluar, kenapalah kau keluar? Kena bangun malam, kena jaga engkau. Dan jantan ni membuta je kerjanya. Betul ke tak? Lepas tu bila baby tu dah keluar, bila lah baby ni nak cakap mama. Tak padan kampung rengit kau panggil mama. Kampung mana? Jiboy lah. Mama. Masa pantang tu kan, nenek dengar kat dapur. Mama, nenek kat dapur. Mana mak panggil mak kau mama. Tak kisahlah. Mama, mami, tak kisahlah. Bila lah budak ni nak cakap mama. Lepas tu bila budak tu boleh cakap, kau diam boleh tak? Kau marah budak tu bercakap. Kau ajar budak tu bilang, tak. Bila budak tu bilang, duduk. Itulah realiti hidup kita. Itu sebabnya saya beritahu, dalam bekerja paling penting sekali. Contoh kalau kita beli handphone kan, kita beli handphone jenis i ke, jenis Sam ke, tak kisahlah. Saya tak boleh nak sebut jenama dia sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Yang taja Bank Islam, produk perbankan yang terhebat di Malaysia. Untuk makluman korang, aku dah menjelajah dengan Bank Islam ni dah lebih 100 lokasi di Malaysia, termasuk online hari tu. Tapi satu t-shirt pun aku tak dapat dari Bank Islam. Size double XL. Kan? Iya. Kan? Ya main. Cabutan Aufar pun belum kena kisahkan ni. Belum ke? Tapi tak apalah, ada cerita. Okey, jadi makna kata yang penting sekali bila kita beli handphone tu, benda pertama sekali yang kita akan usik adalah, ya Allah, silap orang aku tanya. Kamera kau usik dulu. Ya betul lah, orang perempuan ni kamera lah, betul lah kan? Kamera dia okey ke tak kan? Sebenarnya yang pertama sekali kita akan usik adalah setting. Setting dia maksudnya kita akan, ni lah kamera tu kita nak pakai kamera apa, settingnya kita nak volume dia kuat mana, lepas tu brightness dia macam mana kan, lepas tu kalau caller ringtone tu bos telefon, okey, bini telefon, bunyi rimau tak kan, jadi mana dah tahu dah kan. Kalau Habi tu lagu-lagu cinta kan, macam tu lah, dia dah buat dah ringtone dia setting. Saya nak tanya, setting ni adakah kita adjust hari-hari? Tak. Kalau tiba-tiba satu hari lepas 5-6 bulan nampak asal lah kelabu skrin ni, kita akan perbetul balik setting. Macam tu juga niat. Niat tu lah setting dalam hati kita. Bekerja untuk apa? So perbetulkan balik. Ingat balik. Dulu aku dapat kerja jadilah. Aku tak nak minta apa dah. Sudah dapat kerja. Dan hari ini adalah momen yang paling menggembirakan kita dengan adanya ceramah dengan Bank Islam ni. Betul tak? Dah ada ceramah ni sebab sama dengan Samsul Ubat, sebab maknanya tak payah kerja. Kau faham kan? Dan maknanya dan hadapan minta-minta lah habis kau 12 weh. Kita terus keluar kan. Macam tu lah kan. Macam tu lah kan. Jadi tak payahlah kau dah buat muka excited macam nak dengar ceramah sangat. Tapi tak apalah, faham lah kan. Jadi buat-buatlah mencatat kan. Faham mencatat. Jadi betul. Kalau kita tengok niat ni penting. Apa sekali setting dalam hati kita, kita nak bekerja mencari rezeki yang halal. Okey. Jadi dapat rezeki yang halal, jadi pekerja yang hebat, rezeki pun
berkat. Jadi faham tak? Faham. Jadi sekianlah ceramah pada hari ini. Bukan susah sangat bila kau dah faham tu kan, settle lah. Jadi apa pun kita kena ingat. Kita kena ingat ada 5 perkara dalam nak mencapai kejayaan. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba kita duduk kat tempat kita sekarang. Saya berbuat dengan sahabat saya tadi, macam-macam pejabat dah dia pergi. Saya sendiri pun daripada bekerja, kerja kilang, tolong basuh pinggan, jadi cikgu. Tadi yang disebut tadi kan, jadi cikgu sekolah rendah. Mula-mula saya jadi guru sandaran, tidak terlatih GSTT dengan gaji 4,945% sebab SPM. Lepas tu saya dapat saya mengajar di SRJKC Pei Hua tu, mengajar bahasa Melayu dan pendidikan seni. Disebabkan saya Melayu, maka saya kena mengajar kelas yang paling tak faham bahasa Melayu. Jadi bila saya marah pun dia tak faham. Jadi saya kena suruh budak sebelah tu translate kan. Budak sebelah tu faham. Guru baru takut. Jadi siaran tertunda. Jadi lepas tu saya ambil keputusan saya tak boleh jadi cikgu sebab aku rasa ramai yang terkorban nanti. Jadi biarlah saya sambung belajar. Saya ambil diploma in public admin di UiTM di London dan Lalu Gajah, Melaka. Lendu. Kemudian ambil degree in law. So macam tempat, bukan tiba-tiba dia jadi Samsul Debat. Saya bekerja, saya jadi penolong pada pengarah, kemudian saya jadi pengarah undang-undang, jadi advisor, kemudian sampailah saya ambil keputusan sebab sampai satu tahap saya dah tak tahu dah mana satu part time. Saya macam jadi pengarah pula part time, ceramah hari-hari, dan kemudian ada pula orang buat aduan pula sampai ke Institut Integrity Malaysia, Unit Integrity SUK pun dapat aduan, Samsul Debat ni tak ada pejabat, asyik keluar TV je. Itu rakaman. Jadi sudahnya saya pun ambil keputusan ambil cuti tanpa gaji. Ambil cuti tanpa gaji selama setahun. Masa cuti tanpa gaji selama setahun tu, tak sampai 9 bulan bos panggil kerja balik sebab banyak kerja pejabat. Aku balik kerja balik. Tapi masa masuk kerja tu hidup aku dah tak sama. Sebab dalam mesyuarat tu bukan Samsul Debat ke? Ada masalah. Susah betul nak mesyuarat. Walhal dulu sebelum jadi Samsul Debat, mesyuarat yang sama juga aku attend. Cuma dia tak perasan. Sama ni kau buat tak tahu je. Macam dulu saya datang ke Mampu, mana nak berduit pun. Sekarang je. Tapi saya maafkan lah tadi. Saya maafkan. Dekat tadi, saya lah nampak lalu macam tu. Dengar tu. Tingginya. Dengar tu. Dengar tadi. Kau mengumpat tadi masa Tuan Loni tadi sebut tadi kan, sebab tadi cerita Jamal Abdillah dengan Fauzi Ahmad Daud belakang. Zack dan Zura. Aku dengar belakang kau komen Zack lah Zura yang tidur kat sesi minyak. Aku dengar semua tadi. Aku ni nampak dia duduk macam tu. Aku dengar lah kau cakap apa. Tu belum cerita lagi. Dalam TV nampak tua kan. Kau hajar betul. Saya maafkan. Itulah yang jadi. Makna kata, kalau kita tengok dekat prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Yang kedua, nak berjaya kita kena ada komitmen. Tidak boleh kita malas, tak boleh tak datang, tak boleh. Komitmen kerja kena ada. Ketiga, kena fokus. Sebab bukan semua pekerja yang fokus dengan kerja dia. Ada 4 jenis pekerja dalam Malaysia ni. Pertama, nama ni administrator. Masuk on time, balik pun on time. Mejanya kemas, tersusun, drawer pertama apa, drawer kedua apa, dia tahu. Orang usik frame gambar kat atas meja, siapa usik frame aku tadi, dia tahu. Ni pen dekat sini, bekal dia dekat mana, dia tahu. Itu administrator. Dia masuk ke 8, balik ke 5. Dan kadang-kadang ada orang tu, dia yang pertama dekat mesin punch card tu. Setiap hari tanpa gagal. Nampak tu? Administrator. Dan dia biasanya batu. Dia yang duduk depan, batu. Dia cakap orang lain. Orang lelaki dia tak kisah sangat pasal tu. Sebab orang lelaki ni dia kalau tengok, batu panjang lah. Minum dulu. Orang lelaki dia tenang. Dia tak ada sibuk nak kerja apa. Sebab orang perempuan, dia memang fikir anak kan. Tak anak dia, anak mak mentua dia. Dia memang fikir. Laki kau lah. Alah payah sangat. Mikir anak mentua fikir. Jadi makna kata, tu sebab orang perempuan dia stres. Dekat mesin punch card tu stres. Dia nak bawa bodoh traffic light. Sabar. Traffic light tu kau nak cepat pun jangan kau marah traffic light tu. Dia bukan benda hidup pun. Kan? Sabar. Orang lelaki dia macam tu. Dia ramai minum. Dan orang lelaki biasa datang, dia sampai rumah lambat pun, isteri dia tu, lambat ini bang. Kerja banyak. Dia dah biasa macam tu. Kategori kedua nama dia performance. Makna kerja memang gila bab satu. Memang bos memang suka gila babi. Ya Allah. Aku cuba cover ayat aku lah, la ilaha illallah bab satu. Dia bila dia bekerja, bos memang suka. Dia kalau datang lambat sikit 5 minit tu biasa. Tapi dia akan balik lambat.
Dan bos sayang dia sebab dia kejar deadline. Bayar je botol rabuk ni. File dekat bawah meja. Mana file aku bagi kau? Tu kat kaki tu. Itu. Dia tahu yang mana. Dan orang ni memang kerja bersungguh-sungguh. Bos memang sayang dia. Kategori ketiga, nama dia entrepreneurs, usahawan. Meniaga je kerja kat pejabat ada. Kau tak payah tunjukkan kawan kau. Memang ada, aku tahu. Setiap pejabat memang ada wakil. Okey guys, tak beli tak apa, tengok dulu. Kata memang ada tu. Macam-macam benda dia jual dekat pejabat tu. Kan? Dan orang ni kadang tak jumpa, atas meja dia clear. Ada flyers, ada pamphlet, kan? Kalau nak jumpa ni bincang, kalau boleh aku tak nak kaya seorang. Biar kita kaya sesama. Hakikat memang sudah dia tak kaya kan. Tapi tak apalah, itu kategori. Dan kategori keempat nama dia followers. Ikut orang je. Senarai nama yang nak datang dengan ceramah ni dah keluar gitu. Dan dia akan tengok nama lain. Weh, kau pergi tak ceramah ni? Kalau pergi sesama tau. Tak pergi sesama. Senang nak jawab sesama. Okey, kalau kursus 3 hari 2 malam. Pernah pergi kan kursus 3 hari 2 malam? Hari ketiga biasanya habis pukul apa? Pukul 12, pukul 1. Kau balik pejabat balik tak? Kau jangan kita orang tak balik pejabat ni. Kau jangan balik pejabat pula. Betul. Betul. Aku tahulah, aku pun macam tu dulu. Kau jangan, kita orang tak balik ni, kan kau seorang balik, bukan nak jawab kan? Melainkan kalau jauh, betul tak? Dia memang ada orang macam tu. Tapi sebenarnya sebagai pekerja yang kita kena ingat adalah fokus pada kerja, jangan buat benda lain. Ini sebenarnya tu soalan nak kita tanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan ni. Itu sebab kadang kita pertikaikan bila ada Menteri Keuangan mengumumkan bagi menghargai jasa penyawat awam, ini diumumkan insentif kewangan sebanyak RM700. Menteri pun tak. Cuba kalau menteri tu aku bagi dia 700 orang macam. Itu sebab you all tak boleh cakap, Samsul Bat cakap tak apa. Kalau aku lah Menteri Kewangan, dan kali ini saya umumkan bonus untuk pejabat awam. Kita guna perkataan bonus tu balik semula. Bonus untuk pejabat awam sekurang-kurangnya sebulan gaji, yang mana setengah bulan. Dengar dulu. Sabar. Kat parlimen, cuba buat macam parlimen. Kita akan memberi bonus sebanyak sebulan gaji, yang mana setengah bulan gaji akan dibayar sebelum hujung tahun dan setengah bulan gaji lagi akan dibayar sebelum Aidilfitri. Jadi akan kuasa mulai sekarang dan tidak akan diubah walaupun berubah pemerintahan. Ini contoh tau. Kau jangan happy sangat, ni contoh aja. Kita last dapat sebulan gaji zaman Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri kali pertama. Last dapat setengah bulan gaji zaman Pak Lah. Dan selepas itu Menteri Kewangan dah tak jumpa dah nombor lain selain daripada 500. Dan baru-baru ni bila umum 700, ada 3 respon penyawat awam. Respon yang pertama, baik tak yah. Respon kedua, okey lah, pada dulu 500, naik 200, okey lah. Respon yang ketiga, boleh lagi pergi main ATM tu, dia cocok, tak ada pun, belum lagi, baru umum. Kenapa aku ambil berat tentang bonus ini? Sebab aku pesara, bila kau dapat 700, aku dapat 350. Tu sebabnya kan. Tapi sebenarnya kenapa yang tadi tu berlari kat mesin ATM, sebab pada dia 700 tu besar. Dia dah janji nak tukar kasut sekolah anak dia yang koyak tu. Dia janji nak buat family dia makan kat kedai Tom Yum tu. Maka daripada mengharap kepada Aisina, lebih baik kita umumkan bonus pada masa akan. Saya tak kisah petikan saya ni orang cut bagi kat menteri, saya tak kisah, bagi. Biar dia ingat, dia tak ya pula, kesian dia orang dah lama tak dapat bonus rupanya. Orang dah tak nak dengar belanjawan dah. Sebab hari Jumaat bentang belanjawan tu, hari Senin dah tahu dah dalam grup. Dapat apa? Tak payahlah dengar. Betul kan? Betul tak kan? Betul. InsyaAllah. Mudah-mudahan lulus. Kan? Maka allowance kritikal akan dinaikkan sebanyak 50%. InsyaAllah naik. Aku rasa tak lama lagi aku angkat sumpah senator ni. Jadi tak adalah, okey. Tapi yang penting sebenarnya, apa poin saya nak sampaikan kat sini, kita akan bersyukur dengan apa yang kita ada. Kita duduk dalam ni, makna kita ada kerja. Kat luar sana ada orang buat file folder, kulu kilir tengah fikir nak kerja apa. Kita ada kerja. Ingat tak, saya kata prosesnya panjang. Komitmen, kena ada fokus, kena ada disiplin, peraturan kena jaga. Tempat duduk yang kosong kat depan penuhkan, jangan duduk belakang aja.
Ni datang awal duduk belakang. Yang duduk depan ni semua yang datang lambat. Kadang-kadang tak cakap engkau terasa kenapa? Cepat sangat terasa. Lelaki ni macam tu lah. Saya sering kali dipersalahkan. Kesian Emil kan. Tengok Wah tu drama tu, dia punya emosi dia kan, tak boleh nak cakap lah kan. Dan begitu juga yang last sekali, paling penting sekali adalah konsistensi, keberterusan ataupun istiqamah kena ada. Jadi sebagai pekerja, nak jadi pekerja hebat, pertama yang kena ada jujur, jangan menipu dalam proses kerja. Jangan tipu, jangan skip, jangan apa. Jujur kerja, jangan tipu klaim. Klaim tidak menambah pendapatan. Klaim hanya membayar sebahagian daripada kos yang kita dah keluarkan untuk apa yang kita dah belanjakan. Overtime, bukan berapa banyak pun, berapa ringgit je 1 jam. Kalau mileage, jahanam, budak-budak yang notice server tu, yang bailiff tu, yang hantar tu, yang dia claim sampaikan beratus-ratus tu, tukar poket berapa kali. Dia hantar berapa banyak pejabat dia pergi, dengan panas lagi, tak berbaloi kadang fikir, tapi kena claim juga sebahagian daripada apa. Macam saya pergi, kalau kita pergi khusus kan, kadang-kadang hotel kena cari sendiri, ada khusus yang kena cari sendiri. Bila kita cari sendiri, kadang-kadang kelayakan kita tak sampai pun. Kita nak duduk hotel yang selesa, walaupun nama hotel tu hotel selesa, tapi tak pun selesa kadang kan kita dah lah duduk, saya memang tak boleh, saya claustrophobic, saya tak boleh duduk dekat hotel yang tak ada tingkap ni. Masuk memang dinding ni, Allah kan, lepas tu belaga-belaga kan. Dan itu je yang sesuai dengan kelayakan kita. Oh yo, bila orang masuk je, oh yo, kau nak duduk hotel yang siap bathtub kan, kau nak duduk hotel yang okey, nampak pemandangan kat luar, kau boleh relax, pandang kan, nak hotel macam tu. So kalau kita bayar juga sebentuk keselesaan, kita kena bayar, tetapi dia tak cover semua. Mungkin kelayakan 120 aja kan, kalau sewa hotel, lodging apa benda tak, sewa rumah apa benda tak kan, kita masuk dalam tu berapa kelayakan. Kalau lebih je, bahagian kewangan query, kenapa mileage awak lebih daripada yang lain, sedangkan 4 orang ni pergi kursus yang sama. Mulalah marah, macam duit mak bapak dia. Sebab bukan duit mak bapak dia lah dia tanya soalan tu. So jawab dengan jujur. Minta maaf puan, saya tak tahu jalan. Dekat roundabout saya pusing 3 kali. Mana satu simpang harus satu. Orang perempuan macam tu. Orang perempuan memang macam tu. Dia tak boleh agak. Dia punya nak make sense. Dia punya simpang tu berapa meter lagi. Itu dia out sikit. Belum lagi bang, belum. Kau janganlah bergaduh dengan lelaki kau. Biarlah suami bawa kereta, biarlah membahaya dia bawa kereta dan dia tengok maps. Tak apa, puas hati. Abang bahaya, sinilah. Bukan main lagi. Belum lah. Oh siap sound dengan jegil mata. Belum. Abang situ simpang depan. Memang masalah betul. Buat bergaduh lah, nak U-turn jauh lagi weh. Macam tu lah kan. Jadi makna kata kena ngaku lah. Isteri saya kadang-kadang sampai menangis, bang, tak jumpa jalan bang, mana nak begini gitu. Kadang ada yang perempuan menangis mengadu kat suami dia. Dia tak tahu sekarang belah kiri apa jalan. Ya ilah, macam mana lah suami tu nak tolong, bangunan apa yang tak ada bangunan sini, astagfirullahaladzim. Lelaki ni dia punya cara dia fikir dia lain, cara fikir dia lain. Tak apalah. Kemudian lepas tu amanah nak kena jaga. Amanah, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalah. Kita memegang amanah bangsa, kita juga telah berikrar taat setia, korban tenaga, bela bangsa dan negara. Etika kerja kita amalkan, tekun jujur dan berbudaya, gandakan hasil dan pembangunan, kitalah benteng Malaysia. Agama asas pegang, perlembagaan negara dijulang. Kita nyanyi lagu tu. Aku tak tahu macam mana aku boleh ingat lagi lagu tu. Aduh hai. Asal nak tukar air sirap ke apa? Tukar air apa? Dan benar lah.
Kan? Jadi kita amanah kena jaga. Pergi pejabat, bawa anak, duduk dia diam, jangan kacau mama, kat mama aje. Jangan kacau mama, ambil kertas orang selai. Kertas pejabat punya. Ambil pen soal sebatang. Setiap titik tu tak halal, setiap titik dakwah tu tak halal untuk kita bagi anak kita untuk tujuan peribadi. Kalau benda kecil pun tak boleh jaga, tak berubah. Air kosong tadi lain. Terima kasih terima kasih banyak. Jadi macam tu lah kan? Jadi makna kata kita tengok benda macam tu yang kecil tak boleh jaga, apatah lagi benda besar. Tu belum cerita lagi ada pembekal-pembekal yang berbangsa Cina datang kat pejabat. Ada yang cakap, tahun ni tak ada limau ke? Dekat-dekat nak raya cerita kau tanya, tak ada limau ke? Jangan macam tu. Kau pergi kat nilai 3, kau pergi je dekat pasar malam tu, berlambak orang jual RM5-6 dia satu kotak. Kenapa? Apa teruk sangat maruah kita? Tapi tak apa, kalau kita bagi ramai-ramai dalam pejabat, tak apa, kau buat dosa berjemaah namanya. Bawa bakul berisi limau, sangat borek, payah nak jenjeng, biar mati di baham harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah kita. Kalau mati kena baham harimau, ke steady lah kan. Dia mati macam mana kena baham harimau? Ya, besar ke harimau tu? Besar juga. Dahsyat Ni kena gigit anjing, lupa langsung mati apa benda Faham tak? Jangan jatuhkan maruah kita. Dia cakap betul terang ni, betul. Jaga amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Nak jadi pekerja hebat, dia bukan hebat sendiri, dia baik dengan semua orang. Dia baik dengan semua. So buang perasaan-perasaan yang tak baik. Yang pertama, jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham? Jangan tamak. Kongsi tak apa. Tak, dia ada beza faham dengan setuju. Saya tanya, faham ke tak faham? Faham tak? Setuju tak? Tu yang susah tu. Aku dah cakap tadi, kita kena positif, sangka baik kan. Saya cakap bab perkongsian ni, benda-benda baik macam hari ni, ada input-input, share dengan orang, kongsi. Macam makanan kat luar sana, kalau ambil nanti sekarang, ambil share. Kalau tak rasa tak boleh habis, share dengan kawan-kawan, atau ambilkan untuk kawan-kawan. Saya tak cakap pasal kongsi benda lain. Nah, ini bukan kalish tau. Yang tak nak kongsi Emir kan. Tapi kesian lah Emir tu, nampak macam kita kena bagi peluang kat dia. Itulah dia emosi yang perempuan. Cuba kalau you all buat salah, aku akan buat drama lepas ni. Kau tengok skrip dia, lelaki tu, kau tengok dia aku buat. Perempuan itu menyalahkan lelaki adalah perkara yang paling akhir, yang paling mudah untuk dilakukan oleh semua orang. Yang pertama, jangan tamak, kongsi tak apa. Kedua, jangan sombong. Jangan belagak kat pejabat. Jumpa, macam sihat, okey. Pangkat tinggi macam mana pun, sampai masa dia nombor 1 kat pejabat tu. Ya ke? Nombor 1, pangkat tinggi weh. Tiba-tiba kat ujung tiang masjid macam ni, pencen. Nak cakap apa? Saya dulu pengarah undang-undang kot. 80 orang pokok kuasa. Saya ada 10 belief. 18 orang perempuan tu takbir. Ada 2 orang PA. Seorang India, seorang Melayu. Yogesh dengan Shima. Hari tu saya call Shima. Saja call dah lama tak call Shima. Halo, Assalamualaikum Shima. Assalamualaikum. Ya bos. Cuba cek esok ada meeting tak apa-apa. Bos, saya dah lama tak dengar ayat tu. Dia kata. Sebab dia dah tak jaga saya kan. Dulu dia jaga jadual saya. Kan sedih tu. Saya ada segala-galanya rasa macam pangkat tinggi. Sampai masa saya dekat pesara, tunjuk dekat hotel Oyo tadi dapat 10%. Iya weh. Betul. Tapi tak boleh lawan pergi hotel dekat Balkan. Saya pergi Andorra, saya pergi dekat saya pergi dekat Bosnia Herzegovina, saya pergi Croatia. Best tu. Siapa ada peluang pergi Balkan, pergilah. Sebab setiap hari check out. Mana kita takkan duduk hotel yang sama. Tapi cabaran dia, jamban dia tak ada kepala paip. Kalau keluar bawa macam ni tu orang Malaysia tu. Kau dah ke? Dah. Ada tu pula kena biasakan pakai tisu. Tak apek dah.
Rasa nak gahar kat dinding tu, gila. Macam tu lah. Yang faham-faham lah, tak faham sudah. Ada satu bilik hotel tu, toilet bowl dia 2 weh, kiri kanan. Mana boleh berburak lah buang air tu tak? Oi, gila weh. Tu sebab bila pergi kan, kita begitu tahu kan. Itulah, okey. Jaga, kita jangan sombong, jangan belagak, tak ada benda pun. Penyanyi sampai masa masuk Gegar Vaganza minta nyawa nak nyanyi lagu sendiri. Dia tak boleh nyanyi lagu dia sendiri weh. Dulu note dia tarik sampai ke langit tu, kalau dia paksa juga dengan dia ke langit. Pelakon tu, dulu pelakon watak hero kot, sekarang dah jadi tukang kebun. Yang perempuan tu dah jadi watak orang gaji dah, dulu heroin. Nak cakap apa sampai masa dia. Saya dulu berlakon, ya Allah. Masa saya berlakon cerita This Is Pilah untuk malam-malam semua, masa saya berlakon movie bukan drama tu, movie. Watak tak sampai 2 babak, tak sampai 2 minit 2 babak. Ceramah kot, tapi wartawan punya tanya, apa perasaan SD, dia panggil SD je, saya suruh panggil SD, apa perasaan SD bila dapat peluang berlakon. Alhamdulillah saya dapat pengalaman baru lah. So kalau ditawarkan berlakon untuk filem yang lain, adakah SD akan terima? Saya tengok jadual saya lah, kalau jadual saya okey lah kan, maknanya setujulah. Iyalah, tengoklah, kalau jadual saya okey, iyalah maknanya setuju. Dia macam beria nak aku jawab benda tu tau, kenapa tak, aku tak faham. Lepas tu, iyalah kalau jadual saya okey, maknanya setujulah, terima. Kalau jadual okey, iya. Besok tu dia keluar apa tau, Samsul Debat ingin mencuba watak yang baru. Kau bayang kan? Orang ajar wartawan weh. Itu sebab saya kata dengan artis, cakap dengan artis, kalau dalam bab perceraian kau ada masalah dan proses nak bercerai, pergi mahkamah, jangan bagi kenyataan, bukan diam-diam je. Macam mana tadi keluar mahkamah dia, macam mana tadi? Minta maaf ya, semua doakan baik-baik, insya-Allah mudah-mudahan selesai dengan selamat. Minta semua doakan ya. Okey, jumpa lagi. Itu saja. Sebab selagi belum dimuktamadkan perceraian, kamu masih suami isteri dan kamu dilarang sama sekali membuka aib masing-masing. Dah lah orang lain yang buat, orang lain yang kena. Kau lambat lah, pergi. Dah cukup. Betul lah kan. Itu yang kita pula netizen komen, sudahlah laki, apa kau pening kepala, kau ceraikan je lah dia. Jangan, sebab kau cakap macam kau hari-hari duduk dengan dia. Kita tak tahu masalah, semua orang ada masalah masing-masing. Siapa yang dalam ni tak ada masalah rumah tangga? Tolong angkat tangan. Kalau yang angkat tangan tu memang masalah tu. Mesti ada masalah kan, cuma cara kita mengendalikan masalah kita berbeza-beza, tu je. Okey, jangan sombong, tu je. Tak ke mana pun kesombongan kita. Kita nampak rumah tu besar gila weh, rumah tu kalau aku ada duit nak buat rumah macam tu. 10 tahun lepas tu dah tak peduli dah rumah tu, ada rumah lagi besar lagi. Kereta dulu belagak, gila kau kereta Mercedes Benz, sudah lepas 5 tahun jadi taksi. Nak cakap apa? Tak usah nak belagak kan, tak ada benda pun. Nak belagak dengan Samsul Debat, tak ada benda pun. Lepas 5-6 tahun masuk, keluar lagi macam lain, Samsul Debat, debu semua keluar. Itu pun ada orang tanya itu, kenapa nama bapak dia Debat lah? La ilaha illallah. Orang dengar pun tahu tu nama gelaran kau tu. Dulu saya ceramah kat luar, waktu tu saya masih bekerja, saya tak nak pakai nama jawatan pejabat saya tak nak Samsul Amri Ismail pengarah undang, saya tak nak orang kacau pejabat saya untuk panggil ceramah, saya tak nak. That's why saya pakai nama NGO, Saudara Samsul Amri bin Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. So bila saya berceramah kat luar, itulah orang address saya sebagai itu. Dan kemudian ada satu ceramah dekat satu surau tu, penganjur tu dah terlupa siapa nama dia, Samsul apa tah, tapi jawatannya debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis dekat whiteboard tu, penceramah malam ni Syamsul Debat, itulah mula dia. Dan salah seorang yang dengar pada malam tu, yang dengar ceramah malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama aku Samsul Al-Debati. Melekat terus sampai kesudah, sampai hari ni. Itulah cerita dia. Itu cerita dia. So tak payah nak sombong-sombong. Dan yang ketiga, jangan dengki. Dengki ni bahasa Melayu, bahasa Arabnya hasad. Punya teruknya di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki, ada je benda tak puas hati orang kan. Okey, Ustaz Syed Abdul Kadir Al-Jufri bagi gambaran dengki itu dah ada dalam hati apabila
kawan-kawan, sahabat, saudara-saudara, kenalan kita dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Kita tak rasa apa-apa, makna dengki dah ada. Dengar dia naik pangkat. Dengar kat tu. Tak rasa apa, dengki dah ada. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Yalah, sekarang ni senang je kan. Kereta baru nak beli senang je. Prosedur pun simple je. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia naik pangkat. Okey, dengar tu. Dengar-dengar dia pergi haji tu ni. Ramai kan, bukan dia seorang kan. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar anak dia dapat semua A. Yalah, anak siapa tu pun dapat juga. Anak dia pun dapat juga. Dia tak rasa apa. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya, loan senang je. Tak rasa apa. Tapi kalau ayat dia macam ni, dengar-dengar dia naik pangkat, tak apa dijilatnya bos tu, confirm dengki. Confirm. Dengar-dengar dapat pergi haji tu ni, tak apa kabel dia pakai, kau tak tahu ke? Nampak. Dengar-dengar anak dia lepas main macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru, tak mana dicuri duit tu. Ni kawan dengan Cik Juraimi Bank Islam tu, kau tak tahu ke? Tu contohlah keluar kalau Cik Juraimi bang keluar. Dengar-dengar Pak Haji yang umur 85 tahun tu, kenapa? Dia kahwin. Eloklah dia kahwin, ni kan dah lama single. Kau tak dengar habis cerita ni? Bini dia umur 25, weh. 85, bini 25. Malam pertama mati tu, confirm dengki. Dia standardnya sepatutnya apa? Standard sepatutnya happy. Dengar-dengar dia naik pangkat, ya ke? Ya Allah, besok papa senang tak tolong dia. Happy. Dengar-dengar dia beli kereta baru, Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Ya Allah, dia tu dah lah rajin tumpangkan orang. Besok pergi kerja, kita boleh tumpang dia. Tentang isi minyak, bawa dah tidur. Nampak? Nampak? Dengar-dengar anak dia dapat semua A, Peksa. Alhamdulillah, ada juga di kalangan staf kita anak pandai, Alhamdulillah. Dia rasa happy. Nampak tak? Dengar apa lagi? Dengar dia pergi haji tau ni. Aku nak jumpa dia lah, minta dia doakan aku, mudah-mudahan aku pun boleh pergi. Bang, kau pergi haji ni, kau doa, mudah-mudahan aku dapat pergi tau. InsyaAllah boleh. Dah mohon belum? Dah daftar belum? Belum. Siapa yang baru daftar hari ni, insyaAllah kalau tak ada apa-apa arah melintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup dia pergi belum mati balik. Tu belum 3 kali. Tu perancangan manusia. Jap, siapa ketua unit untuk program ni? Tak ada, memang tak ada siapa. Memang mana dia siapa yang incas siapa? Mana Cik Amirul mana? Tak ada. Pojok belakang. Tak, saya boleh sahkan. Saya Juraimi boleh sahkan. Inilah grup yang paling stres sekali. Sebab cara dia gelak, mana kau nangkup ni apa hal kau? Tak pernah gelak. Stres kan, kerja stres kan, betul lah. Yang kedua lah selepas hospital. Kedua. Kalau hospital tu doktor tu tercampak stetoskop dia tu. Yang Pak Haji tu tadi, kalau Pak Haji dengan Pak Haji tu, biarlah, alhamdulillah dia dapat bini yang tegap boleh jaga dia, alhamdulillah. Macam tu. Cepat sangat hukum ni. Cuba kau tak puas hati, kau tanya perempuan tu, "Dek, apa kau gemar sangat dengan Abang Haji tu? Bukan dia dah berumur kau nak sangat dengan dia?" Macam mana nak cakap pertama dia ni romantik. Baru tahu orang tu romantik. Kita ambil makan bersuap, walaupun kadang tak tepat kan, tapi makan bersuap. Macam mana pula? Dia sesuap dia, "Abang, itu telinga." Nak makan. Macam tu lah. Jadi bila mata tak berapa nampak, macam mana. Lepas tu setiap kali kami gaduh, sekali saya marah, dia tak pernah balas balik. Dia pakak, tak terangan. Contoh lah. Jadi sangka baik, doakan kebahagiaan aja. Dah simple. Okay. Jangan dengki. Okay? Kemudian apa? Hikmah. Percaya pada hikmah. Kita selalu marah. Asal naik pangkat je dia. APC kau tengoklah, selagi mana dia bos kita, kau takkan rasa weh. Pah dia. Khusus pergi Genting dia, khusus pergi Cameron dia, khusus pergi Sabah dia, khusus kat Prisi 18 aku. Wih, dahsyat tepuk tangan, betul. Dah, itu yang tadi nak beritahu. Itu yang Mr. Loni beritahu. Kita kena
Kita kena percaya hikmah. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita APC, tapi Tuhan bagi suami yang romantis. Suami balik rumah, sayang, abang balik ni, sayang. Isteri, abang, masaklah, sayang. Sayang tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak isteri abang sehari macam mana. Abang, tak, aku kena lakonkan biar kau faham. Betul tak? Ya, betul. Dia kena dramakan tu. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Happy kan? Mungkin Tuhan tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi, tapi Tuhan bagi anak ramai. Anak ramai. Rajin betul beranak weh. Waalaikumsalam beranak. Pasal bagi salam menyahut beranak lah. Assalamualaikum beranak. Assalamualaikum beranak. Yang seorang tu tak sempat bagi salam, topuk nyamuk, beranak. Rezeki Allah bagi. Setiap anak keluar tu ada rezeki dia. Ada orang tu rezeki kahwin, ada orang cepat kahwin, ada orang lambat kahwin sebab rezeki jaga mak ayah dia. Ada orang dah lah rezeki tu jambatan dia macam jambatan pendek cepat kahwin, yang jambatan panjang lambat kahwin tapi dapat jodoh yang terbaik. Ada orang jambatan tu dah lah pendek banyak kali pula tu. Tu pun rezeki. Baguslah orang sini sebut banyak kali tu gelak. Mana? Itulah keterbukaannya orang dia mampu ni. Ketepuk tangan. Kalau macam tu kau eloklah kahwin. Kau dah bersedia. Betul. Tuhan bagi macam-macam hikmah. Kadang Tuhan bagi ni, Tuhan bagi apa? Tuhan bagi sihat. Kan? Tuhan bagi rezeki macam-macam sebenarnya. Kita terlupa kadang ada 5 benda kita nak dalam hidup ni. Kita nak ni. Tuhan dah bagi 4 dah, kita bising 1 yang kita tak dapat. Kadang Tuhan bukan tak nak bagi, Tuhan mungkin fikir ada lebih baik untuk kita daripada benda tu. Kalau saya tanya betul-betul lah, kalau you all nak tak suami jadi penceramah? Tak nak kan? Tak nak. Alhamdulillah, bagus, jujur, terima kasih tau, terima kasih sangat. Betul tak sebab apa? Sebab tak dekat kat rumah. Nampak asal serba, saya tunjuk tadi jadual. Tak pening kepala. Aku doa kenapa lah mampu tak boleh. Minta maaf cik, ceramah batal. Kenapa kau tak batalkan ceramah? Betul. Itu yang kadang bila balik rumah kan tengok, ya Allah Akbar. Masuk kita lelaki kan kalau sibuk macam mana pun masuk rumah dah bagi assalamualaikum wa ibadillah salihin, jangan tu masuk bilik sini, masuk bilik anak dulu. Tengok ya Allah. Dah besar anak-anak aku ya Allah. Masa bila lah kau besar? Ramai betul. Tu sambil-sambil balik ceramah. Lepas tu baru masuk bilik sendiri. Lah kau pun dah besar. Masa bila lah kau besar? Lebar weh tidur macam mana? Mana pula aku nak tidur? Rezeki. Peluk isteri. Balik peluk isteri. Mana yang dapat dia lah? Kan? Itulah yang jangan risau tau, badan kita berisi. Kadang itu yang terbaik untuk suami. Peluk. Wow. Kau orang yang sibuk nak kurus tu bila-bila. Hele. Baik kau peluk tiang elektrik ya. Kan? Kata Datuk Dr. Fadilah Kamsah, peluk isteri dari segi kajian ada hormon yang dirembeskan tu memanjangkan umur 4 saat. Tu tak mana dia dapat, aku tak tahu, aku ulang balik apa dia cakap juga. Yang pastinya peluk isteri sendiri. Kau peluk bini orang pendek umur tau. Okey. Jadi makna kata itu dia, percaya pada hikmah. Mungkin Allah tak bagi kita kahwin awal sebab kita dapat jaga mak ayah kita. Betul. So percaya pada hikmah. Kita tak dapat naik pangkat, kita boleh balik on time, boleh pergi pasar malam. Hari-hari ini Isnin pasal malam mana Selasa pasal malam mana Jumaat pasal malam mana Betul tak? Orang lain yang pakat tinggi-tinggi ni kena tunggu. Kau bayangkan grade 19 kena balik pukul 5, grade 22 kena balik dalam pukul 6 macam tu, grade 36 balik dalam pukul 6.30, grade 41 dalam pukul 7 ke 8, grade 44 balik dalam pukul 10 macam tu. Kira tadi TPP tadi semua, TKP, Kemarah, menteri-menteri semua stay tu sini, tak payah balik. Tak payah balik, duduk kat pejabat tu. Macam tu lah kiranya.
Nak begitu tanggungjawab besar. Itu sebabnya percaya pada hikmah. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, selaut garam terasa tawar. Seterusnya, accountability, kebertanggungjawaban. Jangan gemar menyalahkan orang. Buat kerja, jadi pekerja hebat, tanggungjawab. Kenapa tak siap kerja ni? Minta maaf, ini bukan salah saya. Dia yang letak file atas meja saya. Tolong cakap dengan dia. Kamu ni kenapa? Saya diarahkan aja. Saya diarahkan je. Cucu tanya tuan ni. Tuan ni, la ilah Allah, saya diminta supaya bagi kat dia, supaya dia bagi kat dia. Saya tak tahu. Siapa yang minta tu? Yang ni salahkan ni. Macam cerita bangau. Oh bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau tak makan. Kenapa kebau tak makan? Perut dia sakit. Kenapa perut dia sakit? Nasi mentah. Kenapa nasi mentah? Kayu api basah. Kenapa kayu api basah? Hujan turun. Kenapa? Tak panggil. Itulah hebatnya pekerja mampu ni. Dia hafal lagi lagu. Aku saja test beria dia. Lepas ni apa? Lepas ni apa? Lepas ni apa? Macam lancar sifir kau ya. Tapi sebenarnya lagu untuk mengajar kita jangan menyalahkan orang. Mana hujan lebat baru-baru ni banyak betul kata panggil. Tapi akhirnya binatang yang paling gentleman adalah ular, sebab dia mengaku salah. Bila orang tanya dia, ular, apa sahaja kau nak kata? Ular jawab sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. 3 kali dia ulang, memang makanan aku, memang makanan aku, memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya itu dah dipadam oleh Jabatan Arkib Negara. So what? Dia kata. Orang tak tanya dah bila kau tanggungjawab. Orang tak tanya dah. Nampak tak? So, kenapa tak siap kerja ni? Kan saya dah siap ni. Minta maaf puan, memang salah saya tak perasan, memang silap saya. So, sekarang puan nak saya buat apa? Simple Itu yang tanggungjawab. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Okey, salah I. Salah I love you. Wow. Orang lelaki dia tak suka memanjangkan. Okay, fine. Salah I. Okay, fine. Salah abang. Okay. Dia takkan bagi perempuan tu cakap dah. Dah. Salah I. Okay, dah. Perempuan macam tu. Dah. Okay, I tahu ni salah I. Tapi you tahu kan kenapa I buat benda ni? Nak kat cerita tu. Dia tak puas hati lagi, tak hurai tu, tak puas hati dia. Okay. Jadi macam tu dia. Kemudian seterusnya apa? Respon yang positif. Apa juga? Okey, semua staff bulan ni kita akan selaraskan. No more flexi hours. Semua mesti 8-5 balik. Contoh. Keluar notis. Mulai berapa bulan. Semua staff nak lebih ni. Semua naklah submit paperwork macam ni. Mulalah orang marah kat notis board tu. Benda dah tak faham lah. Kita fikir kita ni apa? Apalah menyusahkan orang. Jalan lah. Yang seorang tu lagi best. Saya yang biasa kau dengar. Kau yang muda-muda ni buatlah kadang nak pencen. Yang seorang tu belah. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun baca balik kat notis. Kepada yang nak bersara sila abaikan notis ni. Tak ada pula ayat tu. Ada ke yang cakap macam tu? Ada. Dia dah biasa guna ayat tu. Kan? Positif. Sebab pihak pengurusan tertinggi dah meeting dulu sebelum nak keluarkan dasar tu. Dan yang last sekali ikhlas. Ikhlas dalam bekerja, Tuhan akan ganti macam-macam. So apa yang kita kena buat jadi pekerja hebat lagi? Kita kena cepat. Jangan lambat. Lambat kita akan ketinggalan. Saya dulu bila terlibat dengan PKP ni kan, semua dah ceramah online. Aku pun kena juga online. Minta maaf lah, saya tak ceramah online saya ceramah fizikal je. Nanti dah okey, besok PKP dah habis baru saya ceramah balik. Maknanya 2 tahun sama serbat jadi tak relevan. So masa tu tak pandai lagi. Itulah kamera yang saya buat call, itulah kamera saya buat live. Saya pasang, saya tekan, sebelah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkawan semua papa. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Bayang tu. Masa tu untuk Kementerian Pengajian Tinggi. Dia apa tak start Samsung debat ni? Dia call, miss call, PA pun telefon. Cerita silent, tak nampak, menghadap macam mana. Masa tu dah pandai lah, kena cari satu phone lagi. Satu phone yang tu, satu phone lagi tengok. Ada komen, ada apa. Oh, maknanya kita online lah, maknanya okey lah ni kan. Ya. Yeah. Tu belum cerita lagi, tengah live ada budak kecil tu pula keluar. Dia pun nak into frame juga. Ya, macam-macam cabaran. Tu belum cerita lagi, maka dah keras sebelah pahala pula tu. Service provider tak bagus, hang itu cabaran dia kan.
Tapi kita kena cepat, kita kena kuasai teknologi, kita kena buat. Masa tu ada Webex meeting, ada Google Meet, ada StreamYard, macam-macam software yang kita kena download, kita kena buat. Tu baru kita tahu rupanya peminat kita ni seluruh dunia komen, daripada Riyadh, daripada Rio de Janeiro pun ada. Dia pukul 3 pagi pun dia komen, dia tengok program kita yang petang tu. Oh, dahsyat betul. Baru kita tahu yang jauh dapat didekatkan. Yang kedua, hadir pada event-event yang baik. Jangan pilih penceramah, datang aja. Rugi kalau kita datang. Sebab ada benda-benda baik yang kita boleh dapat kat sana. Kemudian apa? Kemudian apply. Jangan cakap aja. Saya ingat saya nak berubah, saya nak jadi pekerja yang hebat. So, buat. Sebab kata bahasa orang Putrajaya tu, talk is cheap. Bercakap tu murah, action speak louder. Kita kena buat. So, tinggalkan perkara-perkara yang negatif dalam kerja kita. Seterusnya, profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kerja betul-betul. Ini pejabat photostat minit masyarakat persatuan penduduk. Memang tak kena lah. Guna macam photostat IC anak untuk hantar kat sekolah. Tak boleh. Berapa sen aja dekat luar. Jangan. Kena jaga benda ni. Benda kecil tu pun kena jaga. Lepas tu berusaha, berazam sesungguh untuk jadi yang terbaik. Sebab Prophet Muhammad juga beritahu apa? Nabi Muhammad beritahu apa? Dia beritahu sesungguhnya Tuhan sangat suka hamba-Nya akan melakukan satu amal pekerjaan dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. So nak jadi hebat macam itulah. Bukannya cincai-cincai, bukannya main-main, kena buat betul-betul. Kemudian apa? Organize, susun atur strategi. Orang yang bijak akan nampak jalan pada setiap masalah, bukan nampak masalah pada setiap jalan. Dan terakhir sekali, letakkan niat yang baik dalam kerja kita. Bila letak niat yang baik, maka kita akan betulkan. Kita tak kisah niat apa? Niat aku nak bekerja, niat aku nak cari rezeki, aku tak naik pangkat, okeylah, belum rezeki. Sebab aku dulu nak kerja. Alamak, gaji naik tiap-tiap tahun, sikit ke banyak ke naik, alhamdulillah. Time umum kan tak apalah, sikit-sikit 700, aku pun dapat 700. Ketua Polis Negara pun dapat 700, aku pun dapat 700. Kan? KSN pun dapat 300, agaknya 700, kita pun dapat 700, agaknya lah. Ya ke? Apa pula? Betul lah. Lain ada. Oh, Jusat tak dapat, Jusat tak dapat. Okey lah. Tapi maknanya kita dapat, okey, syukur dengan apa yang kita ada. Hidup ni nak selamat, simple je. 5 perkara ni ada, selesai. Pertama, sabar. Kedua, syukur. Ketiga, pandang hikmah di sebaliknya. Keempat, redha. Dan yang kelima, ikhlas. Ada 5-5, bahagia dunia akhirat. Sabar, syukur, hikmah, redha, ikhlas. Tuhan mungkin tak bagi ini, tapi Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi anak, walaupun anak tak ramai, anak seorang je, sampai ke rumah, mama tak sihat je, mama dah makan ubat ke belum? Allahu Akbar. Sejuk apa? Kau tak habis sejuk perut, sejuk hati ke tu? Sejuk perut ni kombong ke tu? Sejuk hati pun. Kau kan alhamdulillah macam ni. Ada kau? Alhamdulillah ada. Tak ada. Bohong lah kerja kau ni kan. Itu cakap betul. Jadi rezeki berkat. Apa tanda-tanda rezeki berkat? Ada 7 tanda rezeki berkat. Yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kalau rezeki yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kita selama ni kerja, dapat gaji ngam-ngam, tolak masuk simpanan sikit, bolehlah malam ni jom kita pergi makan nak. Boleh pergi makan. Order ikan siakap 4 rasa. Gila betul. Pernah makan tak ikan siakap 4 rasa? Itulah dia, orang perempuan tak tahu, orang lelaki dia tahu. Rasa masam, masin, manis, rasa keempat orang lelaki dia tahu. Time bayar nanti lain macam rasanya, kau tahu. Itu orang lelaki cukup geram bila orang perempuan menambah rasa tu dan kita. Berapa bang tadi? Berapa? Tak payahlah tahu, cakap lah berapa? 120. Murah. Itu kau tak lain macam rasanya. Yang bayarnya orang lelaki kan, itu dia cerita dia. Itulah dia. Tapi tu subjek yang paling sensitif lah. Nak makan kat mana? Tu subjek sensitif. Bergaduh nak makan kat luar tapi tak tahu nak makan kat mana. Cakaplah kat mana? Abang nak bawa dah ni kereta ni, bawa kat mana? Ikut abang lah. Iyalah, kau bagilah cadangan.
Ikut abang bawa kita pergilah. Kita pun bawa masuk simpang kedai tom yam. Bila order berapa? Ni anak Cik Goreng Pattaya. Ni apa? Cik Goreng Latna. Ni sini. Makan apa? Ikutlah. Masalah kau, cepatlah order lah. Cik tom yam. Cik tom yam. Tadi kau kata ikut aku. Kau perasan tak orang perempuan tu perangai kau? Perasan tak? Bagilah syur. Contohlah. Macam itulah. Tapi yang pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Kedua, rumah tangga rasa bahagia. Balik rumah suami menyanyi kau. Indah sungguh panorama. Isteri kat dapur nyaut, bagai pulau ni warna. Anak ulala. Happy weh, happy. Kau tak pernah cuba lagi. Macam suami ni kan tengah basuh motor, kau jangan hantar postman. Isteri datang ni, abang, suami tengah basuh motor tu. Ya. Bila pergi air tu, langsung keluar video klip Hindustan. Langsung suami dia, koilat kihen, jabo hasti hen. Bini nyaut, barish hoti hen, canak-canak cum-cum. Jiran pergi kanan tu, cak dum-dum, cak dum-dum, cak. Jiran pun terbabit. Kau tak cuba mana kau tahu. Aku tengok filem Tamil Hindustan tu, dia nyanyi, automatik jiran semua keluar. Kau tak nak cuba. Tu sebab aku suka tengok filem Tamil. Saya suka tengok filem Tamil sebab filem Tamil boleh mengasah critical thinking. Kau tak boleh agak ending dia macam mana weh. Ikut hukum mati dah tu. Tegak dah balik. Kau tengok drama Melayu, baru nak tampar bersambung. Tu aku menyampah tengok tu. Lepas tu kau kat pejabat bincang, kau rasa penampar dia sampai ke tak? Ataupun suami balik nampak isteri tengah basuh pinggan, dia pegang tangan isteri, sayang, dah lah, pergi masuk dalam, siap tak apa, biar abang sambung. Suami sambung basuh pinggan dengan logo bank Islam. Tak buka. Tak buka lagi. Tak, saya nak tanya, happy tak kalau suami macam tu cakap? Happy, walaupun tulah sekali dalam 365 hari kau akan rasa happy. Atau suami balik, sayang nak ambil ni voucher spa Muslimah hari Sabtu ni pergi. Habis anak-anak abang jaga, pergi je. Nanti kau pergi cuci rambut, massage, lepas tu pedicure, manicure apa semua. Abang susahkan abang aja. Sayang, tak susah mana pun, abang booking je, kau bayar lah sendiri. Kau ngajar abang jantan. Abang tak bayar ke? Dah bayar dah, pergilah. Abang gurau aja. Seronok tak? Happy. Nampak tak? Ataupun suami balik, sayang, baju hari kita minum sesama dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang buat kuih special. Kuih apa bang? Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa abang beli ni? Kuih couple. Mana ada kuih couple? Cuba tengok dalam tu. Kuih cakoi. Cakoi kan couple, kan couple. Kuih tu couple, kuih cakoi apa? Kau pun baru tahu kan? Tu. Happy kan? Happy, bahagia. Betul. Dalam rumah tangga ni, solat sesama, tidur sama-sama, makan sesama, jalan sesama, bahagialah. Ni kerana dah tua sikit, alau lelaki keluar, tidur lah, nyamak je, tidur luar. Kadang perempuan solat, dia solat sendiri, lepas nyawa dia bangun, dia nak pergi kerja, macam dia seorang nak kerja. Bismillah. Lepas bagi salam, pandang suami kat atas katil. Neraka lah orang tua ni, amboi sedapnya kau. Kejut suami kau tu semalam, abang bangunlah, kita sama-sama. Abang, kalau macam tu lah cara kau kejut, sudahnya dua-dua tak subuh tu. Kau ni mengejut ke mengajak ni, kita kena. Okay. Lepas tu jalan sesama, malam anak dah tidur, kunci pintu, naik motor round taman perumahan, naik motor dah pegang round satu Putrajaya. Jika engkau minta intan permata, tak mungkin ku mampu. Isi kat belakangnya, tapi sayang kan ku capai bintang dari langit untukmu. Sampai dekat prisin berapa ke ujung tu, tap tayar bocor. Kau lah ni berat lebih muatan. Abang lah tak cek angin betul. Turun. Jalan, suami tolak. Ikut. Allah jauhnya pula. Lepas tu buka helmet.
Sebelah pegang helmet. Lepas tu tak tahan, buka pula tudung, dah rambut kembang, dah bawa kaki kanan, sampai kat taman perumahan tu, jiran nampak semua tutup tingkap. Besok semua tegur, Mat, malam tadi kau ke yang tolak motor tu? Kau jaga-jaga, Mat. Kenapa pula? Aku tengok ada lembaga ikut kau malam tadi. Tu bukan lembaga, tu bini aku. Tapi rumah tangga bahagia. Okey, seterusnya yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang dia pun tanda keberkatan rezeki. Dapat nombor 1 dalam subjek pun happy dah. Dapat nombor 3 dalam kelas, happy dah. Dapat pakaian terbersih, oh ya Allah, seronok dah, rasa nak celebrate. Ya Allah Akbar. Kadang-kadang tengok anak konvo menitis air mata ni. Abang, anak kita dah konvo dah, Abang. Suami kata, kau buat bertenang, ni konvo tadika ni kau. Ya Allah Akbar. Konvo tadika pun menitis air mata, tengok dia pakai robe tu kan. Ya Allah Akbar. Betul tak? Kadang-kadang bukan dalam akademik je, kita sakit terlantar, anak kita tu jaga kita. Kita stroke, cakap pun tak jelas, dia boleh faham. Yelah mak, nanti saya cari dia tahu jambu batu muar nak ni. Siap asam sekali. Dia tahu. Bukan semua orang faham tu. Ya, balik cepat, tahu. Yang keempat, apabila suasana tempat kerja, suasana kejiranan, tempat kita duduk tu, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Kat tempat kerja pun kita senang dengan orang, orang senang dengan kita, tu pun tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan perintah Tuhan, mudah nak solat, mudah nak mengaji, mudah nak puasa, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat benda baik, itu juga tanda keberkatan rezeki. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Ingat ya, itu tak termasuk yang tin Shopee, tu tak kira, tu kau yang order, faham? Ya Allah bang, berkat datang lagi bang. Tak, itu kau yang order, faham? Betul, kau yang order. Jangan kau campur aduk dengan yang kau order tu. Dah lah tak masak, order datang berkat gitu kan. Tak. Dia, kita layan tetamu, siap bagi dia makan apa semua. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, bekerja di sektor kerajaan, percaya cakap saya, you all takkan kaya. Saja nak tengok respon. Yelah, tak cakap, tahu, bukan masalah tu. Kekayaan itu sendiri subjektif. Tapi kita bekerja ni bukan nak cari kaya, tapi nak kejar keberkatan. Itu sebab tajuk hari ni pekerja hebat, rezeki berkat. Dan saya nak memetik sebagai penutup, memetik beberapa hadis Nabi. Nabi sebut apa? Pada orang Muslim pun boleh ambil. Nabi kata apa? Anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Yang kedua, Nabi pesan, cari rezeki yang halal. Kerana yang halal itu cukup buat kamu. Nabi kata. So, caranya ikut peraturan. Kerja elok. Dan yang ketiga, Nabi juga beritahu, manusia yang paling kaya, lah boleh kaya apa ni? Manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Itulah dia. Jadi, kalau nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. So, balikkan pegang tangan husband, cakap macam tu, abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Tapi kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Kau try lah buat balik kang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya cukuplah sekadar itu. Saya faham tenungan makrifat tu, saya faham cara memandang tu kan. Jadi insyaAllah, bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Ada soalan tak? Soalan dah dikumpulkan? Ada soalan? Okey. Terima kasih kepada Tuan Syamsul. Aku rasa macam nak berdebat dia. Silakan. Bawa cepat. Okey. Berdasarkan soalan yang diterima melalui catatan kertas. Okey. Sebentar tadi. Boleh bagi saya tak? Biar saya je lah baca. Senang kan? Boleh, tak apa. Okey. Masih. Apakah peranan seorang ketua atau pemimpin dalam memotivasikan pekerja untuk mencapai kecemerlangan organisasi? Yang paling penting, ketua ni dia macam jadi orang yang bawa orang ramai ikut berjalan dalam gua yang gelap gelita.
ketua mesti nampak matlamat. Dia yang bawa lampu, orang lain kena ikut. Kalau bos sendiri pun tak tahu nak ke mana, memang yang belakang pun huru-hara, sesak barat. Lepas tu yang seorang masuk lubang sini, seorang masuk lubang sana, akhirnya organisasi tu takkan berjaya. So yang paling penting sekali, ketua kena faham matlamat organisasi. Contohlah macam sekarang, kat pejabat kita ada objektif, visi dan misi. Okay, saya nak tanya seseorang, apakah objektif pejabat you all? Aku tu walaupun benda tu ada, kan, nampak tak? Tu maksud saya. Tu sebabnya kadang-kadang kita buat bengkel untuk menggubal objektif, visi dan misi, mission statement ni. Pentingnya simple dan semua boleh share. Tu sebab kita tengok company-company korporat, dia tak letak bagi melahirkan generasi yang bla bla, tak ada. Moving forward, itu ya, kan? Just do it, kan? Impossible is nothing, bukannya nothing is impossible. Rejuvenate yourself, macam tu je. Dia makna benda-benda yang simple, yang boleh share, semua orang boleh pegang matlamat yang sama. Okey. Kemudian ada yang beranggapan asal kerja siap dah lengkap, okeylah, tak kisahlah masa kerja buat urusan lain. Apa hukum atau pandangan ustaz berhubungkan perkara ini? Tak boleh. Tetapi benda ni ada exceptionnya pada waktu PKP dulu. Kita buat kerja rumah, tapi dalam masa yang sama kita bekerja. So memang tu tak boleh elak. Minta maaf abang, saya tak boleh nak basuh kain sekarang, saya tak boleh layan abang sekarang sebab ni waktu kerja. Memang tak akan berlaku lah. Tetapi yang paling penting, mengutamakan tugas hakiki. Kena utamakan, barulah buat benda-benda lain. Itu sebenarnya yang kena ada. Itu sebabnya ada orang cakap, kalau tu ustaz kata nanti rezeki saya tak berkat. Sedangkan saya ni tak ada kerja. Kenapa? Saya terlibat dengan file and documentation. So, macam mana nak kata rezeki saya tak berkat? Saya tak ada kerja. Masa tu, masa PKP, masa duduk kat rumah. So saya jawab soalan macam ni lah. Kau cuba tanya bos kau, bos ada tak apa-apa kerja yang boleh saya buat sebab sekarang saya tak ada kerja? Kau tanya bos kau macam tu. Bertuah lah kau kalau bos kata, tak apa kau tak buat apa, kau mengangkang kat rumah. Tak ada, bos takkan cakap macam tu. Mesti ada benda dia akan bagi kerja kat kita. That's why jangan cakap, termasuklah driver kata, saya tak ada kerja, saya driver, saya tak ada kerja, suruh buat macam mana? So akan ada benda yang akan suruh. Okay, kamu pergi kat pejabat dah siap surat kebenaran pada pihak polis, ambil, tolong hantar file-file ni kat rumah pegawai tertentu. Ada je tugas dia. Itu sebabnya jangan cakap tak ada kerja. Begitu juga buat benda lain dalam waktu kerja. Termasuklah, ni kan jangan cakap urusan kerja je tau, buat benda lain je. Termasuk juga solat. Ada orang tanya saya, apa hukum kalau kita buat solat sunat duha pada waktu kerja? Simpelnya, hukum ni sunat. So kalau tak buat pun tak apa. Kalau buat dapat pahala. Dan dalam waktu kerja kau buat, benda tu boleh jadi salah tak? Salah kalau tak dapat izin daripada ketua jabatan. Minta izin ketua jabatan. Jangan main pergi je sunat. Okey, minta maaf, hari ni saya tak boleh benarkan awak sebab ada kerja nak kena siapkan. Awak siapkan ni. Siapkan lah. Dan itu hukum umum. Kalau ikut hukum wara', betul-betul nak jaga agama, nak jaga halal haramnya, betul-betul dia betul-betul nak jaga, maka berapa minit yang kau ambil untuk solat, tolong ganti di hujung waktu kerja. Macam itulah cerita dia. Sebab yang wajibnya adalah mencari rezeki yang halal tadi. Sembahyang tadi sunat saja. Macam seorang yang nak masuk syurga. Boleh, tapi cover lah balik. Sanggup tak? Sembahyang 5 minit, cover balik 4 minit. Tak adalah timbul pandangan serong daripada yang bukan Islam, nampak orang Islam ni mencuri tulang je. Betul lah niat kau solat, tapi kena bawa image yang baik. Saya pergi solat sekejap, 5 minit. Memang kita tak jenis tak pernah tinggal kan. Okey, kita buat sembahyang sunat. Tapi lepas tu cakap dengan bos. Bos kata boleh, kalau tak ada apa-apa kerja penting awak pergilah buat. Bos dah bagi kebenaran macam tu. Tapi sebaik-baiknya gantikan. Tu, jadi tak adalah kau lama-lama kat sana, dah habis sembahyang, kau menangislah. Allahu Akbar, berdoa. Kan? Okey. Ya? Ada yang beranggapan bahawa ketika waktu bekerja kita buat urusan lain, asal kerja siap dan lengkap, tak boleh. Ya, saya jawab tadi. Apa yang harus dilakukan jika merasa gaji yang dimiliki tidak setanding dengan hasil kerja yang telah dilakukan? Maka tandingkanlah. Kalau kau dah rasa tak setanding, sebab apa? Macam mana rasa tak setanding? Contoh macam ni, kita kerja biasa-biasa, kita tak buat betul-betul, kawan kita kerja bagi nak gila, gaji kita dengan dia sama. So, make sure lah kerja kita ni up to the standard. Macam saya lah ceramah. Saya pernah ceramah dekat satu tempat, satu daerah ni, syarikat oil and gas. Tu dia bayar berapa? Dia bayar saya 5,000 satu ceramah. Hui, saya kata gila ni. Tapi bukan selalu lah dapat macam tu. Ya. Lepas tu, bila saya habis ceramah, saya balik, tu tak dia cakap apa? Dia cakap tadi ayat kat saya. Yang bos oil and gas. Ustaz, lain kali letak tinggi sikit. Invoice tu letak tinggi sikit. Kenapa pula? Orang lain, adalah dia sebut nama orang lain tu. Dia ni. 10-15 ribu dah satu ceramah.
Saya kata, tak apalah, aku takutkan kalau aku letak harga macam tu, takut ceramah aku tak sampai ke situ. Saya cakap tu. Saya pengalaman saya paling tinggi, orang bayar saya ceramah pun tu, yang tu, dekat Johor tu. Nah, Ustaz, ambil ni. Berat ni. Alhamdulillah, Ustaz, rezeki cash, dia kata. Aku pun nampak banyak ni. Sebab saya memang tak boleh simpan, tak boleh pegang duit banyak. Sebab orang perempuan boleh bau. Dia macam bau belerang lah tu. Dia salam cium tangan. Dapat duit ke tadi? Tahu ni. Kau bahaya weh, bahaya. Kau dah basuh duit, kau cepat. Masa tu dekat Bank Islam Bandar Penawar. Pergi, bank maksimum 6,000. Ni dalam ni berapa ikat tak masuk lagi ni. Total zap masuk. Total 30,000 ceramah 1 jam setengah. So penganjur tolong semak balik. 30,000 1 jam setengah. Saya pun masuk dalam kereta cakap dengan driver saya, pasal nama dia Yus. 30,000 dia bayar aku. Dia pun bonus. Lepas tu telefon bunyi. Hello, Assalamualaikum tuan. Salam. Tuan minta maaf tuan, salah sampul. Rupanya silap envelope. Dia kata waktu bagian kewangan bagi envelope tu kat dia, Nah, duit penceramah semuanya dalam ni. Duit penceramah semuanya dalam ni. Bukannya semua duit penceramah. Duit penceramah semuanya dalam ni. Rupanya ada, saya ceramah petang pukul 2.30, 4.30. Pagi tu 8.30, 10.30, 11, 1 ada 2 lagi penceramah tak dapat duit lagi. Caterer tak bayar lagi, sewa dewan tak bayar lagi, kemah tak bayar lagi. Lepas tu dia kata, tuan tolong tolong pulang. Adakah aku dapat duit tu? Jangan tuan, mati kena secah ni tuan. Dia kata itu lah. Jadi dia kata, dia suruh saya tolak duit ceramah saya, bagi balance dekat dia. Saya kata tak, dari segi audit tak cantik, aku akan pulangkan semua kat engkau, kau masuk balik kat aku berapa aku betul dapat. Saya kata itulah. Tapi saya bangga walaupun 5 minit. Itu adalah pencapaian sebenarnya. Okey. Okay, terima kasih atas soalan-soalan yang dikemukakan. Saya ucapkan terima kasih.